Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera para pelajar. Hari ini, Cikgu Liana akan mengajar Bahasa Melayu novel tingkatan 1 bagi zon Negeri Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Negeri Sembilan. Tajuk novel ini ialah Destinasi Impian yang ditulis oleh Muhammad Ismail Sarbini. Mari kita mulakan dengan sinopsis cerita. Sinopsis novel Destinasi Impian. Datuk telah mencabar Firdaus, Azlina dan Johari untuk berbasikal dari Kelang ke Pantai Morib. Azlina dan Johari menerima cabaran itu. Firdaus turut tercabar apabila Azlina yang merupakan adik perempuannya menyambut cabaran Datuk. Dia ingin membuktikan bahawa dia juga mampu melakukannya. Baik, cikgu terangkan dahulu watak dalam cerita ini. Watak utamanya ialah Firdaus. Firdaus ini merupakan abang kepada Azlina. Firdaus ni dia mempunyai perwatakan yang agak keperempuanan dan seorang yang lemah lembut. Manakala berbeza dengan watak adiknya, iaitu Azlina merupakan pelajar tingkatan 4, 16 tahun. Azlina ni mempunyai perwatakan yang lasak dan dia merupakan seorang yang aktif sehingga di sekolah dia merupakan seorang olahragawati sekolah menengah kapar. Johari ni pula siapa? Johari ini ialah sepupu kepada Azlina dan juga Firdaus. Jadi Datuk ni Datuk siapa? Ini Datuk kepada Azlina dan juga Firdaus dan juga Johari. Jadi Datuk telah mencabar cucu-cucu dia untuk pergi berbasikal dari Kelang ke Pantai Morib. Jauh perjalanan hampir 50 km. Pada awal pagi Sabtu, mereka bertolak ke Pantai Morib dengan menaiki basikal dari Kampung Bukit Kapar. Sepanjang perjalanan, Firdaus kerap merungut. Dia beranggapan bahawa perjalanan ini merupakan idea gila dan membuang masa. Firdaus mengajak Johari dan Azlina membatalkan rancangan itu. Baik, pada bahagian ini kita lihat pada awal pagi Sabtu jam 7 pagi, ini latar masa ni. Mereka telah bertolak dari Kampung Bukit Kapar. Sepanjang perjalanan tu merungut, nampak? Firdaus merungut. Firdaus yang lembah lembut tadi tu, dia merungut. Dia rasa menyesal, dia rasa penat, dia nak batalkan rancangan untuk ke Pantai Morib itu. Namun, Johari yang bertindak selaku ketua tadi tu telah melakukan undian. Johari ni siapa? Johari ni sepupu mereka lah ya. Kemudian hasil undian itu tidak berpihak kepada Firdaus. Mahu tidak mahu, Firdaus ni terpaksalah meneruskan rancangan untuk ke Pantai Morib. Walaupun hatinya terdetik perasaan menyesal, Azlina dan Johari ingin melatih Firdaus untuk lebih cekal dan meninggalkan sifat lembut dan keperempuanannya itu. Pelbagai halangan terpaksa dihadapi oleh Firdaus. Mari kita lihat apa halangan dia. Sepanjang perjalanan 50 km itu, Firdaus mulai merungut apabila basikal yang dinaikinya pancit. Tambahan lagi, Azlina yang selalu menaikkan kemarahannya dengan sindiran-sindiran tajam. Dalam perjalanan itu, Firdaus dan Azlina terbabas ke kiri jalan kerana ada lori besar yang bergerak laju di tepi mereka. Azlina yang terbabas ke kiri jalan turut terlanggar lubang lalu jatuh. Johari segera mendapatkan Azlina. Firdaus pula hanya mengejek dan mengatakan bahawa kemalangan Azlina disebabkan sikapnya yang suka memperlingah. Nampak? Di sini Firdaus tidak membantu pun adik perempuannya yang jatuh, malah mengejek dan memberitahu bahawa padan muka kepada Azlina sebab selama ini suka memperlingah. Akhirnya, pada jam 3 petang, daripada 7 pagi tadi jam 3 petang mereka tibalah di Pantai Morib. Terbit rasa bangga dalam hati Firdaus kerana dia berjaya sampai ke destinasi. Sebab tu tajuk novel ini Destinasi Impian. Okay? Dia terkejut apabila disambut oleh rakan-rakan sekelasnya. Siapa rakan-rakan sekelasnya? Ni Sazali, Mohsin, Salim, Mokhtar, Irma, Zarina dan Mazlinda. Dia terkejut kawan-kawan dia tu benar-benar
Azlina, iaitu adik dia, telah menyebabkan perjalanan mereka menjadi lambat. Nampak dia menipu tu? Kebanggaannya kian tinggi apabila dapat membuktikan bahawa dia hebat. Firdaus juga tidak ragu-ragu mengaku dirinya tahu berenang di hadapan orang yang diminatinya, iaitu siapa? Azlina. Padahal Firdaus ni tak pandai berenang tau. Rakan kelasnya dapat menghidu penipuan yang dilakukan oleh Firdaus. Sudahlah dia tipu bagi tahu mereka lambat sampai ke Pantai Morik disebabkan adik perempuannya Azlina. Sedangkan banyak kali Firdaus berehat sepanjang perjalanan. Baik, seterusnya kita lihat. Rakan-rakan Firdaus mandi di laut dan berlumba menyelam. Azlina berpura-pura lemas ketika dipukul ombak. Jeritan Mohsin supaya menyelamatkan Azlina mencabar Firdaus untuk dia menggagahi dirinya untuk menyelamatkan Azlina bagi membuktikan bahawa dia tahu berenang. Firdaus malu apabila segala penipuannya terungkai setelah gagal menyelamatkan Azlina. Kerana apa? Kerana Firdaus pula yang lemas, kan? Kemudian Firdaus menyesal dengan kesilapan yang telah dilakukan terhadap orang sekelilingnya. Pada awal cerita, kita nampak bagaimana sikap Firdaus ini yang merupakan sikap keperempuanan, dia banyak merungut, kemudian dia ada juga menipu dan pada akhirnya dia insaf setelah insiden yang dia hampir lemas. Baik, itulah cerita ataupun sinopsis yang dapat cikgu ceritakan tentang novel Destinasi Impian. Cikgu harap para pelajar silalah baca novel ini supaya dapat mengenal pasti peristiwa yang lebih terperinci. Baik, sekarang cikgu akan tunjukkan kepada kamu kenapa kita perlu baca novel ni. Sebab dalam PT3 ada soalan novel. Berapa markah? 10 markah. Banyak ya? Jadi kita lihat apakah contoh-contoh soalan dia, cikgu. Ini contohnya. Berdasarkan novel yang telah anda kaji, huraikan tema novel tersebut dengan contoh yang sesuai. Nampak soalan dia. Kemudian ada juga dia kata, huraikan 3 persoalan yang terdapat dalam novel yang anda kaji. Nyatakan 3 nilai yang terdapat dalam novel yang anda kaji. Nyatakan 3 pengajaran. Kemudian dia kata teknik plot. Semua ni unsur-unsur dalam novel tadi tu. Unsur-unsur dalaman novel. Dia akan soal. Jadi macam mana kita nak menjawab soalan ni, cikgu? Okey, macam mana kita nak jawab? Kita boleh tengok dekat sini. Ni contoh contoh yang cikgu boleh bagi dekat kamu. Novel yang saya kaji ialah Destinasi Impian. Ni apa benda ni? Ni adalah tajuk. Kenapa cikgu letak kat sini warna merah? Sebab cikgu nak tunjuk kat kamu bahawa di sinilah tajuk novel ya. Tajuk novel. Macam zon lain dia akan tukarlah masuk zon mereka punya novel. Kemudian karya siapa tadi cikgu cakap? Muhammad Ismail Sarbini. Kemudian nilai dalam novel ini ialah apa dia? Ini contoh dia lah. Kemudian kamu bagi contohnya apa dia? Bagi tahu. Kamu kena bagi tahu isi penting lah orang kata kat sini. Apakah nilai dia? Contoh kalau nilai dia dia beri satu nilai murni lah. Kamu nak dapat mana nilai ni, cikgu? Kan dalam buku rujukan ada diterangkan semuanya. Sekejap lagi cikgu akan terangkan. Kemudian kamu kena bagi contoh. Contoh ni apa? Contoh peristiwa yang menjelaskan nilai tadi tu. Okey? Nampak ni satu isi Kemudian dia kata tadi nak 3 kan? 3 nilai yang terdapat dalam novel Baik, selain itu, masukkan penanda wacana. Apabila kamu nak menghubungkan nilai yang seterusnya, masuk nilai apa pula. Kemudian bagi tahu contoh peristiwa dia. Kemudian tulis seterusnya nilai apa pula. Apakah contoh peristiwa yang menunjukkan nilai tersebut. Ini adalah contoh ataupun cara menjawab soalan novel. Baik, kita lihat tema dalam novel ini. Tema dalam novel ini ialah masalah dan konflik seorang remaja yang menghadapi cabaran dalam hidup. Siapa remaja itu? Firdaus. Okay? Jadi kita nampak bila soalan yang keluar tentang tema, kamu kena keluarkan temanya apa? Tema ada satu je. Okay? Kemudian kita bagi tahu contoh peristiwa dia yang menunjukkan apa masalah dan konflik. Seorang remaja tadi tu yang menghadapi cabaran dalam hidup. Kamu cerita. Contohnya kat sini, Firdaus seorang individu yang berada dalam keadaan dicabar. Dia dicabar sebab apa tadi? Dicabar suruh pergi berbasikal ke Pantai Morik.
dan mencabar. Dicabar dan mencabar. Macam mana tu? Bagaimana adik perempuannya Azlina kan sering mencabar dia. Bukan mudah untuk menghadapi cabaran dan bukan semua orang suka dicabar. Okey. Jadi ni kita bagi tahu huraian bagi tema tadi. Kemudian Firdaus seorang anak muda yang dicabar oleh orang yang akrab dalam keluarga. Ini semua kamu kena beri semasa menulis jawapan soalan tema tadi tu. Kemudian Firdaus, Azlina dan Johari menyambut cabaran Datuk untuk melakukan ekspedisi berbasikal dari Kelang ke Pantai Morik berikutan cabaran generasi lama yang mengatakan bahawa generasi kini tidak bersemangat seperti mereka. Mereka menghadapi pelbagai cabaran untuk sampai ke destinasi mereka di Pantai Morik seperti yang pernah dilakukan oleh datuk mereka. Maksudnya dekat sini kita nak bagi tahu ada masalah dan konflik, iaitu ada golongan yang tidak suka dicabar kan. Itu Firdaus tadi. Kemudian Firdaus ni seorang anak muda dicabar oleh orang yang akrab dalam keluarga dia. Siapa orang akrab dalam keluarga dia tadi tu? Azlina lah. Kemudian dekat sini orang yang kena menghadapi cabaran untuk ke Pantai Morik. Jadi ini tema ni adalah apa yang utama dalam cerita tadi tu. Sekarang ini contoh. Kita tengok cara menjawab soalan tema. Novel yang saya kaji ialah Destinasi Impian karya Muhammad Ismail Sarbini. Novel ini membawa tema jadi dekat sini satu perenggan ni kamu ceritakan siapa novel apa, siapa penulis novelnya dan apakah temanya. Di sini kamu ceritakan contohnya Firdaus seorang, masukkan balik isi yang kita bincang tadi. Bukan mudah untuk menghadapi cabaran dan bukan semua. Masukkan semula. Okey, dalam ni tak ada kesimpulan lah. Okey, baik, kita lihat seterusnya. Persoalan bagi novel ini ialah jiwa remaja yang mudah memberontak. Siapa? Semestinya siapa tu tadi? Firdaus. Okey, jiwa remaja yang mudah memberontak ialah Firdaus. Contohnya Firdaus seorang anak muda yang cepat mengalah dan tidak tahan menerima cabaran. Akibatnya, ni kita letak koma dia selalu sahaja merungut dan memberontak apabila mengalami kesusahan. Nampak tak bila tulis persoalan, setiap persoalan itu kita letakkan contoh. Ini kalau cara nak menjawab lah. Baik. Persoalan ni apa? Persoalan daripada tema utama tadi tu. Tema utama tadi kita bagi tahu ialah masalah dan konflik serta cabaran kan. Jadi kat sini kita ceritakan dengan lebih terperinci. Kalau boleh kamu hafal lah dia punya persoalan supaya nanti bila nak jawab dalam peperiksaan lebih mudah. Dan pastikan setiap perkara utama yang kamu hafal, iaitu isi utama dia kena tahu juga. Contoh peristiwa. Jadi takkanlah kamu kena hafal semua benda kan? Sebab tu cikgu nak kamu baca novel ini sepenuhnya supaya pada bahagian contoh-contoh peristiwa untuk kamu menyokong nilai ke tema tadi ke persoalan ke, kamu boleh ingat balik babak-babak dalam cerita tersebut. Baik, kita tengok seterusnya. Ini contoh jawapannya. Okey. Berdasarkan novel karya siapa tadi tu? Okey, ini dapat satu perenggan cikgu masuk. Dia berapa perenggan? Ada ramai yang kata kita boleh buat satu perenggan sahaja. Ada yang dia mengasingkan setiap perenggan satu isi satu perenggan. Okey, kamu ikut apa yang diajar oleh cikgu-cikgu di sekolah kamu. Ini salah satu contoh yang cikgu boleh tunjuk. Antaranya jiwa remaja yang mudah memberontak akhirnya berubah menjadi positif dan bertanggungjawab. Ini satu markah kat sini dah. Kemudian kamu bagi dia punya huraian lebih terperinci lah untuk menyokong bahawa persoalan dia tadi ni. Kemudian tadi ni keberanian mengharungi rintangan juga salah satu persoalan dalam novel ini. Ceritakan apa dia. Ini dia punya penerangan. Kemudian persoalan terakhir ialah keinsafan setelah sedar dari kesilapan. Nampak kat sini ada 3 isi utama dia. Mana nak dapat? Kalau boleh kamu hafal lah. Kemudian kamu kenal pasti peristiwa-peristiwa mana yang kamu boleh ambil untuk kamu masukkan bagi menyokong persoalan tersebut. Jadi kat sini dia guna jiwa remaja yang mudah memberontak kan? Dia cakap kat sini Firdaus seorang anak muda yang cepat mengalah, merungut dan memberontak. Dia bagi 3 perkara yang menunjukkan bahawa dia seorang yang suka memberontak kan? Apabila mengalami kesusahan. Tetapi dia berubah menjadi bertanggungjawab.
setelah berhadapan dengan pelbagai cabaran dan menerima nasihat sepupunya Johari. Ya ke dia bertanggungjawab? Ya pada akhir cerita kan? Firdaus insaf. Baik, kita tengok yang seterusnya ialah keberanian mengharungi rintangan dan juga salah satu persoalan di mana siapa? Kita ambil watak Azlina. Tidak semestinya kamu kena cerita tentang watak utama sahaja, kecuali kehendak soalan minta kamu memberi contoh semua berkaitan watak utama. Tadi soalan tadi tidak, jika soalan tidak menetapkan watak utama, kamu boleh saja ceritakan watak lain, iaitu Azlina. Azlina berani kan? Kita boleh ceritakan dia seorang yang ada daya juang yang tinggi. Akhir sekali ialah keinsafan. Keinsafan siapa? Firdaus. Akhirnya dia insaf, okey. Bila seorang yang panas baran, ceritakan apa dia punya sifat-sifat dahulu, iaitu pembohong, angkuh ni sombong ya. Kemudian selepas peristiwa lemas itu, dia mula sedar dan insaf. Ingat, inilah contoh cara menjawabnya. Kamu bagi contoh peristiwa yang macam mana nak bagi tahu dia dah insaf. Macam mana peristiwa nak bagi tahu orang ni berani. Macam mana contoh peristiwa nak bagi tahu yang dia ni suka memberontak. Apa sahaja isi utama yang kamu bagi tahu perlu disokong dengan contoh. Boleh? Cikgu harap kamu jelas ya. Tadi tema dan persoalan. Ni persoalan Seterusnya, kita tengok pula nilai. Nilai dalam cerita ini ialah cinta akan bahasa kebangsaan. Siapa tu? Cikgu dalam sinopsis tadi tak ada pun. Kamu kena baca keseluruhan novel ini. Kita dapat lihat bahawa Azlina cinta akan bahasa kebangsaan. Dia sanggup memberhentikan basikalnya dan mengambil gambar beberapa papan tanda yang mempunyai kesalahan bahasa. Ini contoh peristiwa yang mendokong kepada nilai tadi tu. Cinta akan bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan kita apa? Bahasa Melayu Baik. Kemudian keberanian. Siapa berani yang ni? Azlina berani menyelamatkan Firdaus yang kelemasan di lautan. Kemudian nilai bertanggungjawab. Berani ni sebenarnya banyak kamu boleh buat Ada banyak contoh peristiwa. Dia bertanggungjawab. Johari dan Azlina rasa bertanggungjawab untuk mengubah tingkah laku dan pemikiran Firdaus agar menjadi lelaki yang sejati. Akhir sekali ialah semangat setia kawan. Masukkan bahawa rakan-rakan Firdaus sanggup mendirikan kemah di Pantai Morib bagi menyambut Firdaus yang telah berjaya menghabiskan kayuhannya ke Pantai Morib. Jadi ini contoh-contoh nilai dan ini adalah nilai dan contoh-contoh peristiwa bagi mendukung nilai tadi. Sekarang kita lihat ini adalah contoh. Cikgu bagi contoh saja ya. Contoh, cikgu tak ada cakap ini dapat markah penuh. Ini salah satu contoh yang cikgu boleh bagi panduan kepada kamu. Yang mana kita boleh tulis dekat sini dia punya nilai utama. Kemudian kamu beri dia punya contoh. Itu sahaja, guna konsep yang sama. Perenggan pertama ni macam pendahuluan lah. Kita masukkan berdasarkan novel apa, karya siapa, terdapat beberapa nilai. Tengok soalan. Kalau dia kata 3, beberapa lah boleh juga kita masukkan beberapa. Kalau soalan minta 3 nilai, kamu boleh sahaja nak beri 4. Tidak menjadi masalah. Seterusnya, kita lihat pula pengajaran. Apa pengajaran dalam cerita ni? Pengajaran dalam cerita ni, janganlah kita ada hasad dengki. Hasad dengki ni tidak puas hati dengan orang. Kemudian janganlah kita menghina sesama sendiri. Kita hendaklah berani menyambut cabaran. Kita haruslah insaf atas kesalahan yang telah kita lakukan. Kita janganlah berdendam, terutamanya dengan adik-beradik. Macam Azlina dengan Firdaus tadi kan. Dan kita janganlah bercakap dekat sini cikgu dah sediakan contoh jawapan pada peperiksaan kamu keluar soalan pengajaran kan. Kamu boleh gunakan juga contoh-contoh yang cikgu berikan ini ya. Nampak? Kamu beritahu apa contoh peristiwa dia di situ. Kamu boleh baca. Dalam video cikgu ni kamu boleh berhenti sekejap video ni dan baca keseluruhan ayat dalam novel yang cikgu tulis ni lah berkaitan untuk menjawab soalan pengajaran tadi ni. Ni kita hendaklah berani menyambut cabaran. Azlina seorang perempuan berumur 16 tahun. Dia sanggup menerima cabaran. Sebenarnya cikgu ambil sahaja semula daripada nilai berani tadi tu. Okay?
Baik, seterusnya ini sedikit watak utama. Kalau soalan keluar tentang watak utama, kamu siapa watak utama? Jangan tersilap masuk Kamu kena ingat watak utama, ingat ni siapa ni? Wah, Firdaus. Okey, kamu kena masukkanlah perwatakan dia apa? Dia agak keperempuanan, dia seorang yang gemar duduk di rumah berbanding melakukan aktiviti di luar, dia selalu dimanjakan, dia suka berdendam. Berdendam macam mana? Ingat tak tadi pada sinopsis cerita cikgu ada cerita yang waktu Azlina yang tercedera jatuh lubang tu kan? Dia terlanggar masuk lubang kemudian dia jatuh. Tetapi Firdaus tu hanya mengejek dia pula dan memperlinya. Dia berdendam sebab Azlina selalu menyindir dia kan? Dia berdendam benda tu. Dia bukan nak bantu, dia ada sifat dendam. Dia pun keperempuanan. Masukkan watak-watak ini. Macam mana nak jawab cikgu soalan dia? Mari kita lihat. Baiklah, ini contoh dia. Kita bagi tahu siapa watak dia. Watak utama dalam novel ini ialah Firdaus. Kalau kamu tersilap masuk watak utama, habislah. Okey? Habislah kamu punya markah. Jadi pastikan watak utama tu betul dalam cerita ni Firdaus. Jadi dia punya perwatakan, dia bertingkah laku agak keperempuanan dan kamu berilah contoh di sini. Bagi apa dia selalu dimanjakan, apa contoh dia di sini. Dia seorang yang suka berdendam, apa contoh di sini. Siap, 10 markah boleh dapat. Faham Kemudian watak sampingan siapa? Azlina. Jangan tertukar. Pernah cikgu jumpa pelajar yang mereka ingat Azlina merupakan watak utama pula kan? Bukan ya. Azlina merupakan watak sampingan. Kamu masukkanlah dia seorang olahragawati sekolah menengah kapal, dia suka mengejek Firdaus, dia seorang yang kuat semangat, dia suka akan cabaran. Masukkan ke semua contoh-contoh berikut. Okey, cikgu tuliskan juga dalam bentuk perenggan supaya kamu nampak. Okey, kat sini nampak dia boleh saja penulisan dia bagaimana. Kat sini cikgu tunjuk contoh saja. Kamu ikut macam mana penerangan yang diterangkan oleh guru-guru bahasa Melayu di sekolah kamu ya. Okey, kat sini nampak tajuk karya siapa watak sampingan dia. Ini watak sampingan. Kadang-kadang ada juga soalan yang keluar. Katanya, siapakah tulis soal tentang watak kegemaran kamu siapa? Jadi kalau kamu kata watak kegemaran kamu Azlina, ceritalah. Kalau watak kegemaran kamu Firdaus, ceritalah. Takkan kamu gemar dengan, ada setengah orang dia tak gemar dengan sifat Firdaus kan? Sebab Firdaus tu agak perempuanan dan dia suka mengurut. Ramai yang suka dengan watak Azlina, terpulang pada kamu Ada yang suka Johari, yang terpulang. Tapi kalau soalan keluar tentang watak sampingan, ini boleh masuk Azlina, boleh masuk Johari. Okay? Dia seorang yang suka mengejek Firdaus. Macam mana? Dia selalu menyindir Firdaus. Okay, kemudian ceritakan. Okay? Bukan itu sahaja. Dia juga seorang yang kuat semangat. Akhirnya, ini kita letak koma ni. Tinggal Baik. Ini contoh yang kita boleh lihat. Cikgu harap kamu jelas dengan apa yang telah cikgu terangkan sebentar tadi dan cikgu harap kamu faham. Sebarang persoalan boleh sahaja komen ataupun kamu boleh tanya dengan cikgu sekolah kamu untuk dapatkan penerangan yang lebih lanjut. Apapun cikgu nak kamu baca novel itu sepenuhnya supaya kamu dapat mengingati dan mengenal pasti watak dan peristiwa-peristiwa pada setiap bab. Dalam ni ada banyak, cerita dia panjang, ada banyak bab ni. Sinopsis tadi cikgu cerita sikit saja dan kat sini cikgu dah terangkan sinopsis, cikgu sudah terangkan berkaitan nilai, unsur-unsur dalaman dia. Kemudian cikgu dah tunjukkan juga cara untuk menjawab. Itu adalah salah satu contoh. Itu sahaja perkongsian cikgu pada kali ini. Sekian, terima kasih.